dasar luar Malaysia ialah berhubung kait dengan hak ehwal serantau dan antarabangsa berfokus untuk mewujud keamanan dan keharmonian. Keamanan dan keharmonian sebuah negara boleh dicapai melalui aktiviti kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Walaupun wujud perselisihan faham di kalangan negara-negara anggota sebuah negara bertubuhan, dalam penyelesaian yang boleh diputuskan segera kerana pihak-pihak berkenaan lebih mengutamakan kesepaduan sejagat begitu. Hubungan luar atau hubungan antarabangsa merupakan satu kajian berkenaan hubungan atau interaksi yang melampaui sepadan negara. Hubungan yang melampaui sepadan ini bukan sahaja melibatkan hubungan antara dengan negara-negara, bahkan merupakan hubungan yang turut melibatkan entiti-entiti lain. So, apa entiti itu? Entiti itu ataupun aktor tersebut terdiri daripada organisasi dan institusi antarabangsa, syarikat-syarikat multinasional dan individu-individu lain. Kerajaan kita telah merancang dasar luar akademik iaitu tidak kaku, tetap dan stereotip. Tetapi berupaya mengubah corak dan orientasinya selaras dengan maklum balas yang diterima oleh kerajaan serta setimpal dengan tuntutan masa keperluan negara. Manakala berkaitan sejarah pula, hubungan Malaysia dengan negara luar telah berlaku sejak zaman pra-kemerdekaan lagi, iaitu pada era Kesultanan Melayu Melaka apabila Melaka telah mengamalkan dasar luar negara secara aktif dengan negara India, Siam, China, Parsi, Arab, Jepun dan negara-negara di sekitar Pulau Melayu. Pelbagaian faktor geografi pula, sejarah, sosial dan politik menyumbang kepada pembentukan dan hala tuju hubungan antara bangsa Malaysia dengan negara-negara lain. Dasar luar Malaysia semasa zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1970-an hingga 97 lebih bercorak pro-barat dan anti-komunis. Manakala ketika di bawah kepimpinan Tun Abdul Razak Husin, pada tahun 1970-an hingga 1975, dasar luar Malaysia menitik beratkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik. Semasa era Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 hingga 2003, dasar luar negara lebih mementingkan hubungan ekonomi dan menggunakan dasar-dasar sebelumnya. Selepas tahun 2003, negara dipimpin oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri. Malaysia menjalin hubungan dengan negara luar melalui dua pendekatan iaitu secara bilateral dan multilateral. Selain daripada itu, objektif dasar negara mempunyai 5. Yang pertama, menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa, menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan dan keselamatan Malaysia. Yang kedua, mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam ahwal dalaman negara lain. Ketiga, menangani perkembangan dan cabaran politik, ekonomi, keselamatan dan sosial pada peringkat antarabangsa. Keempat, mempertahankan dan memajukan hak, kepentingan dan aspirasi Malaysia dalam semua bidang. Kelima, memupuk hubungan baik serta meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain. Prinsip asas dasar luar Malaysia. Pertama, menjaga, mempertahan dan memajukan kepentingan Malaysia di arena antarabangsa. Maknanya, negara kita Malaysia membuat dasar luar yang bersangkutan dengan keupayaan mempertahankan negara dan negara-negara di sekitarnya supaya sentiasa dalam keadaan aman dan bebas. Sebagai blok yang boleh disifatkan bukan komunis di Asia Tenggara, ASEAN sebenarnya lebih berpegang kepada dasar berkecuali. Malaysia telah menyarankan supaya diwujudkan kawasan awam, bebas dan berkecuali, Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFEN telah diterima sebagai pendirian ASEAN. Konsep dan dasar ini telah diumumkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 hari bulan November 1970, Malaysia mula memberi penekanan kepada dasar non-aligned dan telah menjadi ahli pergerakan Malaysia Berkecuali 6 pada tahun 1970. Sikap berbaik-baik dengan semua negara diamalkan tanpa mengira kefahaman ideologi. Hubungan diplomatik dijalankan dengan China juga. Negara-negara Indo-China di samping meningkatkan kerjasama ASEAN-Malaysia memberi penekanan kepada konsep zon aman, bebas dan berkecuali ZOPFEN dan South East Asia Nuclear Weapon Free Zone SINWFZ. Negara kita terletak dalam kawasan yang mustahak dari sudut geopolitik di rantau Asia Pasifik. Sebagai sebuah negara yang terletak di persimpangan dua jalan yang penting, iaitu Lautan India dan Lautan Pasifik yang kaya dengan sumber galian seperti minyak. Bererti, kedudukan negara kita adalah penting dari segi kestabilan dan keselamatan di rantau Asia Pasifik. Sebagai contoh, mengenai Perundangan Samudra 1982 yang lebih dikenali dengan akronim bahasa Inggeris iaitu UNCLOS. Kedua, Malaysia sendiri mempunyai kekayaan yang agak menarik dan ekonominya berlandaskan keupayaan dan kebolehan mengeksport bahan-bahan mentah serta barangan yang diproses.
Ini akan membantu meningkatkan taraf hidup dan ekonomi yang kukuh di Asia. Namun begitu, persekitaran Asia Tenggara sentiasa bergolak dengan permasalahan politik yang boleh mengancam kedudukan ekonomi dan politik negara. Oleh yang demikian, dasar luar Malaysia lebih menumpukan kepada dasar berbaik-baik dalam soal perhubungan antara negara lain. Usaha mengekalkan keamanan diperhebatkan dengan merangka-rangkaian usaha sama ekonomi antara Malaysia dan negara jiran terdekat. Penubuhan hubungan kejiranan ini dapat membantu mengekalkan keamanan serantau. Ketiga, mempertahankan prinsip menghormati kemerdekaan dan kedaulatan wilayah melalui dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal dalam negara lain. Ini membawa maksud bahawa Malaysia dengan dasar-dasar luarnya berpegang pada prinsip menghormati dan mengakui kedaulatan wilayah serta tidak campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran sesebuah negara yang berdaulat. Kerajaan mengamalkan dasar luar yang pro-barat, anti-komunis, anti-Israel dan anti-apartheid. Tahun-tahun awal kemerdekaan juga melihatkan negara menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Five Power Defence Arrangement (FPDA) dan Commonwealth. Malaysia juga merupakan salah sebuah negara pengasas Pertubuhan Asia Tenggara (ASA) pada tahun 1961 sebelum terbentuknya ASEAN pada tahun 1967. Malaysia amat berpegang teguh dengan konsep Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) iaitu kewujudan sistem antarabangsa di mana semua negara dapat hidup aman dan damai. Berasaskan kepercayaan ini, Malaysia telah memainkan peranan aktif dan memberikan sumbangan yang bermakna terhadap PBB melalui penyertaan penuh semangat dalam agensi-agensi PBB seperti UNESCO dan UNCTAD. Sebagai contoh, di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia telah 2 kali mengambil tempat di Majlis Keselamatan MK PBB iaitu pada tahun 1988 hingga 1989 dan 1999 hingga 2000. Tahun 1996 pula menyaksikan Tan Sri Razali Ismail, Wakil Tetap Malaysia ke PBB, dilantik sebagai Presiden Perhimpunan Agung PBB sesi ke-51 dan sekarang ini memainkan peranan sebagai utusan khas PBB ke Myanmar. Bahawa secara amnya, Malaysia mula lebih percaya kepada kebolehannya dan berani menyatakan pendapat serta kedudukannya mengenai pelbagai isu semasa di arena antarabangsa. Bukan sahaja kepentingan negara kita sahaja yang diketengahkan, malah pendirian dan kepentingan negara-negara membangunkan dari selatan dalam menangani isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia dan alam sekitar juga diketengahkan. Keempat, dasar-dasar luar Malaysia juga mempunyai kepercayaan dan kerjasama yang komited terhadap negara-negara yang mempunyai hubungan dengan Malaysia. Malaysia sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam penglibatan anggota Commonwealth. Pada tahun 1989, Malaysia telah dipilih untuk menjadi tuan rumah persidangan ketua-ketua negara Commonwealth (CHOGM). Pertalian erat yang ditujukan dalam penglibatan negara Commonwealth diperkukuhkan dengan pemilihan Malaysia sebagai tuan rumah Sukan Commonwealth yang telah berlangsung pada September 1998. Kelima, sebagai sebuah negara yang menjadikan Islam agama rasmi, Malaysia telah menjalinkan hubungan yang erat dengan negara-negara Islam. Malaysia telah memainkan peranan yang penting dalam pertubuhan negara-negara Islam iaitu OIC. Malah, YTM Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Setiausaha Agung OIC. Malaysia telah memberikan komitmen yang tinggi terhadap hubungan dengan negara-negara Islam sebagai salah satu asas hubungan luarnya. Antara pelan strategik dalam memajukan lagi dasar luar Malaysia, Malaysia telah menandatangani Deklarasi Penubuhan ASEAN di Bangkok yang ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Kini, ASEAN dianggotai 10 buah negara termasuk Brunei, Vietnam, Laos dan Myanmar. Menerusi ASEAN, Malaysia telah banyak mengadakan perhubungan perdagangan dan perindustrian, kerjasama ekonomi, kerjasama politik, sosial dan kebudayaan, kerjasama pendidikan dan kesihatan, kepentingan sosial dan sebagainya dengan negara anggota lain. Selain itu, Malaysia juga mencadangkan pertubuhan OIC iaitu Pertubuhan Persidangan Negara-Negara Islam. OIC dianggotai oleh 57 buah negara Islam daripada 3 rantau terbesar iaitu Asia, Timur Tengah dan Afrika. OIC merupakan forum khusus untuk menyatupadukan kesemua negara-negara Islam di dunia demi untuk kebaikan semua pihak. Seterusnya, penyertaan Malaysia dalam Commonwealth sebaik sahaja Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Matlamat penubuhan Commonwealth ini adalah untuk mewujudkan persahabatan dan perpaduan pembangunan ekonomi, pendidikan, pertahanan, pertanian dan perundangan yang baik antara semua negara bekas jajahan British. Di samping itu, pengujudan K15 yang terdiri daripada Algeria, Argentina, Brazil, Chile, Egypt, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Mexico, Nigeria, Peru, Senegal, Sri Lanka, Venezuela dan Zimbabwe. K15 diwujudkan untuk memupuk lebih kesefahaman dan faedah kerjasama di antara negara membangun terutama sekali dalam bidang pelaburan, perdagangan dan teknologi. Selain itu juga, Malaysia menyertai PBB pada 17 September 1957 selepas mencapai kemerdekaan. Prinsip PBB adalah untuk menjamin kedaulatan dan hak semua negara anggota serta tidak ada negara yang boleh campur tangan dalam hal ehwal negara lain.
Seterusnya, pergerakan negara-negara berkecuali NAM. NAM diasaskan pada tahun 1961 bersempena sidang kemuncak NAM yang pertama di Belgrade, Yugoslavia. Malaysia menyertai NAM pada tahun 1969. Malaysia melibatkan diri secara aktif dan pergerakan negara-negara berkecuali. Ini kerana dasar NAM secocok dengan pendirian Malaysia. Dalam hal ini, Malaysia mahu berinteraksi dengan semua negara tanpa mengira ideologi politik mereka dan mendapatkan faedah daripadanya. Penubuhan KSS, Kerjasama Selatan-Selatan. KSS ditubuhkan dengan tujuan untuk memelihara kepentingan ekonomi negara-negara membangun dan mengelakkan tekanan daripada negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Britain. Tekanan negara maju biasanya dalam penguasaan pasaran terhadap bahan-bahan mentah dari negara membangun. Oleh itu, bahan mentah negara membangun sukar menembusi pasaran luar. Penubuhan KSS ini diutarakan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 di Zimbabwe. Antara resolusi yang dikemukakan bagi penubuhan KSS ialah memperbaiki keadaan ekonomi negara membangun, mengatasi masalah ketidaktentuan harga bahan mentah yang disebabkan tekanan negara maju, berusaha mencari jalan melunaskan hutang negara membangun dan menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan untuk mengemukakan syur untuk mengelakkan tekanan negara maju. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC ditubuhkan pada 1989 adalah disebabkan peningkatan ketidakbergantungan di antara ekonomi negara-negara Asia Pasifik dan menggambarkan anggaran separuh daripada perdagangan dunia. Malaysia berperanan menjadi pengerusi kepada mesyuarat dan aktiviti APEC pada tahun 1998. Objektif penubuhan bertujuan untuk mengekal dan mengawal peningkatan ekonomi di rantau ini dan dunia, meningkatkan matlamat positif dengan menggalakkan penggaliran barang, perkhidmatan modal dan teknologi, membangun dan menguatkan sistem perdagangan terbuka pelbagai hala, mengurangkan sekatan dan menyelaraskan perdagangan barang dan perkhidmatan dengan prinsip GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Sekarang saya akan menceritakan antara kejayaan yang dicapai oleh Malaysia melalui perkembangan dasar luar negara. Menjelang kemerdekaan, Malaysia dan rentau Asia Tenggara diancam oleh ideologi komunis. Untuk membendung ancaman tersebut, Malaysia mengamalkan dasar luar yang bersifat anti-komunis. Malaysia juga mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara Commonwealth untuk mendapatkan bantuan ketenteraan daripada Britain, Australia dan New Zealand. Dasar ini menyebabkan Malaysia dihormati oleh dunia kerana berperanan membendung ancaman komunis di rantau Asia Tenggara. Negara-negara Asia Tenggara amat berterima kasih kepada Malaysia atas usaha tersebut. Seperti mana yang kita tahu, dasar luar Malaysia sentiasa berubah mengikut keadaan ekonomi global. Pada awal kemerdekaan, Malaysia mengamalkan dasar pro-barat yang menyokong Britain dan Amerika. Dasar luar ini telah membawa kemajuan kepada ekonomi Malaysia. Peleburan dana syarikat dari Britain dan Amerika telah menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama biji timah dan getah dunia. Malaysia mendapat penghormatan negara lain kerana berjaya membangun dengan cepat walaupun baru mencapai kemerdekaan. Selain itu juga, Malaysia menjunjung amalan yang toleran dalam berhubungan kaum. Malaysia memutuskan hubungan dengan Afrika Selatan kerana mengamalkan dasar apartheid. Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan Israel kerana menceroboh Palestin dan memberikan layanan buruk terhadap orang Islam. Tindakan Malaysia telah membuka mata dunia terhadap hak asasi manusia. Atas usaha itu, dasar apartheid dihapuskan dan kebajikan rakyat Palestin mendapat perhatian dunia. Hubungan luar bersifat multilateral dapat dilihat melalui penglibatan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa. Hubungan Malaysia dengan negara Commonwealth menyebabkan Malaysia dipilih menjadi tuan rumah bagi persidangan Commonwealth Head of Government Meetings. Dalam persidangan tersebut, anggota Commonwealth telah mengisytiharkan deklarasi Langkawi pada tahun 1989 yang berkaitan dengan tanggungjawab negara-negara anggota dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran. Kesimpulannya, dasar luar yang terbentuk membawa kejayaan-kejayaan seperti keamanan dunia terhasil hasil daripada pengubalan dasar berbaik-baik dengan negara luar. Situasi ini juga dapat mengharumkan nama baik negara kita hasil daripada sumbangan-sumbangan yang Malaysia berikan pada peringkat antarabangsa. Nama saya Fatin Salaha binti Abdul Rahman, nombor matrik D21113505. Apakah kepentingan dasar luar negara? Malaysia mempunyai dasar luar yang tersendiri iaitu berbaik-baik dengan semua negara. Selain itu, Malaysia juga menjamin keselamatan rakyat dan juga negara. Di samping Malaysia memelihara kepentingan nasional dan mengekalkan kedaulatan negara, pada masa yang sama,
Malaysia menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi serta mengekalkan keamanan melalui kerjasama antarabangsa. Bukan itu sahaja, dasar luar negara juga adalah untuk menjadikan warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Perkembangan dasar luar negara. Hubungan Malaysia dengan negara lain telah berlaku sejak zaman pra-kemerdekaan dengan mengamalkan dasar luar secara aktif dengan negara India, China, Arab, Jepun, Siam dan negara di sekitar Kepulauan Melayu. Kepelbagaian faktor geografi, sejarah, sosial dan politik menyumbang kepada pembentukan dan hala tuju hubungan antarabangsa Malaysia dan negara-negara lain. Pada pemerintahan Tunku Abdul Rahman pada tahun 1957 hingga 1970 lebih bercorak pro-barat dan anti-komunis. Manakala pada pemerintahan Tun Abdul Razak Hussein pada tahun 1970 hingga 1975 menitik beratkan pembangunan dan integrasi sosial dengan mengadakan lebih banyak hubungan diplomatik dengan semua negara tanpa mengikut ideologi politik. Pertubuhan Kerjasama Islam. Pertubuhan Kerjasama Islam ialah satu pertubuhan antarabangsa di kalangan negara-negara Islam yang mempunyai delegasi tetap ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Organisasi ini terdiri daripada gabungan 57 negara-negara Islam seluruh dunia yang kebanyakannya dari negara-negara Timur Tengah dan Utara Afrika, Kaukasus, Asia Tenggara, Asia Tengah, Balkan dan Asia. Matlamat penubuhan OIC menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan, mengadakan sidang kemuncak G15 yang pertama di KL pada 1990, mengadakan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi. Faedah yang dinikmati oleh Malaysia sebagai anggota OIC: mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam bagi melaksanakan projek untuk rakyat, mendapat bantuan untuk menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, mendapat penghormatan negara anggota lain kerana serius dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negara Islam. Jadi itu saja maklumat dari kami berlima dapat bahaskan kepada anda semua mengenai dasar luar negara juga serba sedikit mengenai hal tersebut. Saya akhiri dengan terima kasih dan Assalamualaikum.